بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 15, baris yang ke-8 daripada bawah. Muka surat 15, baris yang ke-8 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan barangkali kerana hikmah yang tersebut itu, yaitu hikmah yang tersebut itu, yaitu hikmah yang tersebut itu menghimpun kedua kalimah la ilaha illallah, kalimah yang pertama, Muhammadur Rasulullah, kalimah yang kedua, akan sekalian aqaidul iman yang 50, jalanan yang masyhur yang 36, jalanan yang muktamad yang 58, itu jalanan yang tidak masyhur dan tidak muktamad, sehingga kan aqaid 68 itu jalanan Imam Sanusi, 68 dan jadual tu jalanan Tariq Imam Sanusi 68 tu, serta pendek keduanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pendek je, tak panjang mana. Serta pendek keduanya, kedua kalimah itulah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, pendek je. Menjadi oleh syarak akan kedua kalimah menjadi terjemah bagi barang yang di dalam hati daripada iman, dan tiada diterima oleh seorang akan Islam melainkan dengan keduanya. Menjadi oleh syarak akan kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, terjemah bagi barang yang di dalam hati. Apa barang yang di dalam hati? Daripada iman. Jadi hak dalam hati ni tak nampak. Dia panggil berterjemah ni
Kalau kita terjemah bahasa lain kepada bahasa lain. Terjemah ni hak dalam hati iman yang tak nampak tu. Terjemah di mana? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dia panggil apa tu? Dia panggil terjemah pada ni. Kita terjemah ni bahasa putih, bahasa Arab kepada bahasa Malaysia. Tu terjemah. Yang mana bahasa putih, bahasa Arab kita tak pandai. Terjemah baru kita tahu. Iman dalam hati ni tak nampak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru tahu. Tu iman tu, ada iman tu. Gitu. Tapi disebut dengan terjemah. Sekarang kalau kita terjemah bahasa asing tu kita tak pandai. Kena terjemah ke bahasa kita, bahasa Melayu, bahasa Malaysia. Baru kita pandai. Sekarang ni iman di dalam hati tu tak nampak. Jadi dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itulah menterjemahkan. Tu dalam hati tu. Dalam hati tu. Beriman dengan Allah dan beriman dengan Rasul. Tahu mana dia beriman Allah dan Rasul? Hak dalam hatimu tak nampak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah menjadi terjemah kepada hak iman di dalam hati. Ada ni. Diterjemah tadi bahasa asing kita tak pandai, terjemah dengan bahasa Malaysia kita pandai. Iman ni tak nampak dalam hati. Jadi hak iman ni dizahirkan dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tu terjemah makna dia. Kita nak tahu apa? Terjemah tak apalah, kita fahamlah kehendak kitab ni. Tapi sebut terjemah macam mana pula? Terjemah bagi barang yang di dalam hati. Apa barang yang di dalam hati? Daripada iman. Iman ni dalam hati. Iman ni dalam hati. Nak tahu macam mana iman tu? Kena ucap kut lidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Gitulah terjemah maksud dia. Macam gini lah contoh. Hak sifat hati ni duduk dalam. Sifat hati duduk dalam. Tapi hak dalam hati tu terselah di luar. Kalau orang tu hati baik, luar jadi comel. Kalau luar tu dak comel, menterjemahkan dalam hati dak comel lah tu. Dak, walaupun mulut jahat pun hati baik. Tak ada, mulut jahat hati jahat lah. Tu kan ni. Ada cakap gitu dak. Nampak je mulut dia jahat, hati dia baik. Hak mulut, hak zahir itulah menterjemahkan hak dalam hati. Sebab az-zahir itu umpama rakyat. Raja dalam hati tu. Jadi hak zahir ni ikut hati lah. Kalau mulut tu jahat, hak menterjemahkan hati perut dia jahat. Ni dak ni mulut jahat hati baik. Kan ni? Mulut baik manis, hati belum tentu. Boleh? Jadi tu. Mulut manis, hati belum tentu. Pandai ni. Hati belum tentu. Mulut manis, hati belum tentu. Jadi terkadang mengucap dengan masyhadah comel, tapi hati kadang-kadang tak beriman pun ada. Tapi nak cerita hak luar itulah yang menterjemahkan hak dalam. Mana kalau luar lidah dia comel, akhlak dia comel, hati dia comel. Tapi terkadang dia juga hak menipu tu, macam menipu dalam telefon tu, dia cakap macam mana? Dia cakap lembut, manja ke mana? Yang jadi kena tipu tu. Hak macam mana? Pesen kita ni bunyi je daripada bank, daripada bola polis, tutup lalu dah dengar dia cakap lah. Dengar dia cakap berkali, takut makan juga aku. Hak scammer tu lah. Hak kena tipu tu bukan orang kampung. Hak kena tipu tu bukan orang kampung. Orang kampung tak ada duit banyak.
Hak kena tipu tu orang cerdik-cerdik. Tapi nak cerita macam mana? Ni ada ni. Percakapan dia lah kita kata. Jadi sekarang ni hak barang dalam hati daripada iman tak nampak. Dua kalimah ni yang menterjemahkan hak apa yang ada dalam hati. Menjadi oleh syarak akan kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjemah bagi barang yang di dalam hati daripada iman. Kerana hikmah itu sebut itu. Jadi hak terdahulunya dan barangkali kerana hikmah. Kerana hikmah ni dia panggil illah muqaddam kepada menjadi oleh syarak. Menjadi oleh syarak akan keduanya terjemah bagi barang dalam hati daripada iman. Kerana hikmah tersebut itu. Kerana hikmah menghimpun dua kalimah syahadah akan aqaidul iman yang 50 atas jalan yang masyhur. Dan barangkali ni dia panggil percakapan tawadhu'. Percakapan tawadhu' merendah diri. Barangkali kemungkinan. Dia tak boleh nak barangkali dalam bab agama ni. Tak boleh nak barangkali. Tak boleh nak barangkali dalam agama ni. Kena sahih, kena pasti. Tak boleh nak barangkali kemungkinan. Dia tak boleh. Barangkali hukumnya begini. Rasa-rasanya hukumnya begini. Tak boleh. Tak boleh nak barangkali. Tak boleh nak kemungkinan. Rasa-rasa. Agak-agak. Gamuk-gamuk. Jangan. Dalam bab agama tak boleh. Dia kena pasti. Dan ni kata barangkali ni tawadhu'. Tanya kita ni tak ada ilmu mana. Tak ada ilmu mana tu tawadhu'. Tapi kalau hak kamu tanya ni, bolehlah slow-slow dia kata. Pelan-pelan bolehlah. Itu tawadhu'. Tapi kalau tak ada ilmu sungguh, jangan nak pandai-pandai. Tadi dia kata, saya ni ilmu tak ada, tak banyak mana. Tapi apa yang kamu nak tahu tu, slow-slow, pelan-pelan, saya boleh ceritalah. Tadi kata ilmu tak banyak. Ilmu tak banyak tu tawadhu'. Saya tak ada ilmu. Tak ada ilmu tu tawadhu'. Tapi kalau tak ada ilmu sungguh, jangan nak pandai-pandai. Ada ni. Saya tak pandai bab ni, tapi boleh terah jawab. Jangan duk terah. Boleh terah cuba, dia kata. Terah cuba se. Terah cuba tulalah. Bukan dalam bab agama, kita orang belajar ni kadang-kadang orang ada ada kemusykilan, sementara jumpa dengan orang lain, dia akan tanya kita lah. Dah dikenali dah kita ni orang rajin belajar, orang akan tanyalah, saya tak pandai mana ni, tapi barangkali kemungkinan. Kalau tak pandai mana, janganlah. Tak pandai mana, tapi ni insya-Allah lah boleh cerita sikit sebanyak. Tak pandai mana tu tawadhu'. Kalau tak pandai mana, memang tak pandai sungguh, tak pandai mana pun memang tak pandai. Tapi tak jawab langsung, komang duk kelek kita. Lepas tu tak apalah, kelentong pun tak apa, dia hok tanya tu lagi tak pandai. Jangan gitu. Nak barangkali, nak rasa-rasa, nak agak-agak, nak gamuk-gamuk. Kita jawab satu-satu hukum dengan seumpama tu yang kita pun tak tahu. Hukumnya adalah haram mula-mula tu. Haram dah. Haram. Cek, periksa. Kemudian, Allah, nasib baik betul. Haram tu tak haram. Sekarang ni, orang tanya, kita pun jawab. Jawab ni, kita barangkali, kemungkinan, gamuk-gamuk, rasa-rasa. Kita pun jawab. Situ tu haram dah. Walaupun apabila periksa kemudian,
Betul molek yang kamu jawab. Saya pun tak tahu juga. Saya handah je. Handah dong itu. Ha? Hentam. Saya hentam kromo ke. Saya hentam je, saya bubuh je. Dah kamu dah ketiga apa? Saya jawab je lah. Tak jawab kan? Komang lah saya belajar kalik kita Padahal dah ingat mana hukum akang. Ada ni. Walaupun kebetulan betul haram tu tetap haram. Kerana berani dengan hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani. Pada ni. Ini bukan kerjaan dunia. Kerjaan dunia boleh reka. Saya masuk tak jadilah. Oh, kemungkinan saya rasalah. Saya gamuk lah. Awak ni ubuh tak cukup benda ni. Teralah ubuh ni pula. Boleh lah terah. Terah pula. Allah, lagi tak sedap. Tak apa. Terah lain pula. Tak sedap juga. Tak apa. Terah lain pula. Itu bab-bab dunia tak apa nak terah. Saya rasa lah awak kena bubuh bahan ni. Awak ikut dia kata jadi kedok. Itu dah apa tu. Ni bab agama pandai sungguh lah. Jawab punya jawab sama dia. Ustaz apa ustaz senyap je? Saya senyap dah awak jawab. Dah awak pandai. Dah senyap je lah. Saya dah anda ustaz Saya ni bubuh je. Haram awal lagi Haram awal lagi dah. Dah dia respon dulu. Dia jawab dulu. Saya di situ saya tak kata apa. Tak pandai. Jawab Kata orang paling pula. Ustaz apa ustaz senyap gitu? Dah kamu jawab dah kan? Saya bubuh je dia kata. Hukum hakam mana boleh bubuh gitu. Kena pasti nak jawab Dah, kalau saya ubuh gitu boleh tak apa tak apa dah. Haram awal lagi walaupun kebetulan tu. Ni. Dalam bab agama kena sahih, kena pasti. Kalau tidak, wallahu a'lam. Habis dia. Orang nak uti orang kadang. Ni saya tak tahulah, wallahu a'lam. Tak apalah, pandangan ustaz. Saya tak ada pandangan, kata nak pandangan mana. Jawab wallahu a'lam tu dia teruk juga. Kau tak teruk? Apa teruk? Desuk. Teruk tu desuk. Esok juga. Ustaz jawab Saya pakai je. Saya tak tahu kata wallahu a'lam. Dia nak pakai juga. Saya jawab juga. Tak boleh kata. Tanya orang lain lah. Tanya orang lain. Saya tak tahu. Dah lah tak tahu pun. Pandangan ustaz macam mana? Saya tak ada pandangan. Kata. Oh, kalau jawab ikut suka, dua-dua punah. Hak punah mula-mula saya lah. Hak punah yang kedua dia. Sama-sama punah. Kalau kata wallahu a'lam, tanya orang lain lah. Dia tak boleh nak gamuk-gamuk barangkali lah. Kemungkinan. Tak boleh. Di sini ni barangkali ni tawaduk lah ni, rendah diri. Dan barangkali kerana hikmah tersebut itu. Mana tersebut itu? Iaitu menghimpun kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan sekalian aqaid. Sekalian aqaid ni aqaidul iman yang 50 lah. Atas jalanan yang masyhur. 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus 41, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 sifat yang bagi Rasul, 9. 50 ni. Maknanya menghimpun keduanya akan selang aqaid ini serta pendek keduanya. Pendek je. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akan hikmah yang tersebut itu menjadi oleh syarak. Syarak menjadikan hikmah tu menjadi oleh syarak. Syarak di sini kena kepada Allah dan Rasul. Syarak ni hukum, dipanggil hukum syarak. Di sini syarak dengan mana syarek, tuan hukum. Syarak ni undang-undang. Syarak ni hukum syarak, syariah Islam, syariah agama. Dia panggil undang-undang Islam, undang-undang agama.
pada ni. Syarak ni undang-undang, tu syarak. Syariah Allah, undang-undang Allah. Jadi syarak di sini kena kepada tuang dia. Syarak tu undang-undang, hukum. Dia panggil apa? Syarak sahibus syar'i, tuang syarak. Ataupun syarak dengan mana syarak samalah Allah dan Rasul. Menjadi oleh syarak ini menjadi oleh Allah dan Rasul. Akan kedua la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah terjemah bagi barang yang di dalam hati. Apa barang yang dalam hati? Daripada iman. Jadi syarak menjadikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah untuk menterjemahkan barang dalam hati yang tak nampak. Kenapa syarak menjadikan kedua kalimah ni sebagai terjemah? Kerana terhimpun di dalam dua kalimah ni sekalian aqaidul iman. Serta keduanya, serta pendek keduanya. Rekah je. Tapi rekah pendek pun 50 aqaidul iman tu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah 50 tu 50 terkandung di dalam walaupun pendek. Kerana itulah syarak menjadikan kedua kalimah ni terjemah bagi barang yang di dalam hati. Mana barang? Daripada iman, dan tiada diterima daripada seseorang akan Islam melainkan keduanya. Sebab tu lah nak masuk Islam kena ucap kedua ni, kena ucap kedua kalimah syahadah. Nak masuk Islam bukan suruh baca Fatihah. Nak masuk Islam bukan suruh baca Qul Huwallah. Nak masuk Islam ni kena dua kalimah ni. Tapi dua kalimah ni pun kalau mazhab Syafi'i wajib kena tambah asyhadu di hadapan lah. Kalau mazhab Syafi'i wajib kena tambah asyhadu di hadapan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini mazhab Syafi'i. Ada pun mazhab Maliki contohnya, dia tak syarat pun dua kalimah ni. Dia berlafaz dengan apa-apa lafaz yang menunjukkan bahawa dia mengaku dan percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, sah Islam. Itu mazhab Maliki. Mazhab Maliki. Dia tak syarat dua kalimah ni, mazhab Maliki. Maknanya mana-mana lafaz, mana-mana perkataan orang kafir ni lah, asal kafir, daripada perkataan itu menunjukkan bahawa dia sudah mengaku, sudah percaya Allah Ta'ala sebagai Tuhan, maka sah jadi orang Islam. Itu mazhab Maliki. Adapun mazhab Syafi'i ni wajib dengan dua kalimah, serta wajib kena permulaannya asyhadu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kata asyhadu tak boleh nak sebut. Asyhadu tak boleh nak sebut. Kalau dalam mazhab Syafi'inya tak boleh sebut ke Arab, ditetap kena asyhadu juga, terjemah. Terjemah asyhadu tak pandai. Aku naik saksi. Terjemah. Mana kena asyhadu, tapi asyhadu ni bahasa Arab. Dia tak pandai asyhadu, terjemahlah. Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Dia wajib gitu. Kalau hanya tiada Tuhan melainkan Allah, tak boleh. Nak kena ada asyhadu. Asyhadu tak nak sebut, kena terjemah. Aku naik saksi ni orang kafir nak masuk Islam ni, kena kata juga aku naik saksi. Itu mazhab Syafi'i kita lah. Tapi janganlah orang nak masuk Islam kita teruk lalu dah asyhadu, makhraj kena comel. Allah, lari kawan tu tak jadi. Asyhadu nak suruh kawan tu makhraj comel. Hok duduk Islam daripada lahir tu, cuba bang kau sekali. Bang azan. Orang lelaki lah. Bang sekali azan nak dengar. Macam mana asyhadu? Jangan. Tak ada tu bila
Baru balik Mekah. Semangat ni. Dia pun azan bang. Orang pun kejut. Siapa bang? Tengok-tengok ayah haji baru balik Mekah. Tak ada asyhadu. Syadu ke apa tak boleh sebut. Kejut orang kampung. Dah spekar kuat. Semangat balik Mekah ni. Orang kampung pun tegur. Tak ni tahan hari dah surah tu. Malu ke tersati tak tahulah. Dah pelik kata. Tak apalah. Salah bang. Masalahnya asyhadu tu. Tasyak akhir hukum kauli ada asyhadu. Bang tu tak apalah. Bukan wajib sunat. Bang tahulah kita dah bukan wajib sunat. Tapi kalau asyhadu tak pernah nak sebut. Macam ada tasyak akhir. Tasyak akhir tu kan. Tasyak akhir. Dia macam Fatihah. Rukun kauli. Wajib pelihara huruf, makhraj kena betul, huruf kena cukup, tasydid kena cukup. Bukan Fatihah je. Sebab tasyak akhir rukun kauli sama dengan hukum Fatihah. Huruf sebutan kena betul, huruf kena cukup, tasydid kena cukup. Bila ceritanya hak orang Islam ni nak sebut asyhadu budak pandai. Orang kafir baru masuk Islam. Tak apalah. Ambil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Okey, jadi Islam. Dan barulah betul-betul semula. Memang kok mana-mana pun kena dia pandai sebut asyhadu. Sebab nanti dia nak semayang, tasyak akhir, kita ajar bacaan kepada dia juga. Tapi untuk permulaan bila cerita mazhab Syafi'inya, nak masuk Islam, ni dengan dua kalimah ni. Tapi kena tambah asyhadu di hadapan. Jadi kenapa tak terima Islam mereka dua kalimah ni? Dua kalimah ni pendek. Tapi menghimpun sekalian aqaid. Dua kalimah ni bukan hanya menghimpun sekalian aqaid. Bukan terhimpun di bawah dua kalimah ni sekalian hukum-hukum agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dua kalimah ni bukan hanya menghimpun aqaidul iman yang 50. Dua kalimah ni juga menghimpun akan sekalian hukum syariah. Menghimpun akan sekalian hukum syariah. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat masuk di bawah dua kalimah. Rukun iman tu pula masuk di bawah dua kalimah. Bahagian Islam, ibadah bahagian Islam, muamalah, munakahat, janayat bahagian Islam. Kesemua tu masuk di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi selain daripada apabila mengucap dengan dua kalimah ni bukan hanya pergi kepada iman aqaidul iman yang 50, pergi kepada beriman dengan malaikah, kitab, hari kesudahan, semuanya masuk di bawah dua kalimah. Termasuk juga sekalian hukum hakam agama. Dahulu kita bicara hak di awal kitab, didatangkan takrif Islam, rukun Islam. Rukun Islam yang kedua sampai yang kelima hanya merangkumi ibadah. Rukun Islam yang kedua, yang tiga, yang keempat, yang kelima hanya merangkumi dalam bab ibadah. Mana muamalah, mana munakahat, mana janayat. Aqaidul iman ayat tengah di bawah tu hak pekoh ni, hak hukum zahir. Tak ada muamalah, munakat, janayat. Dua kalimah syahadah, lepas tu mendirikan semayang, mengeluarkan zakat, berpuasa Ramadan, mengerjakan haji. Hak tu semua bahagian ibadah. Ni kadang-kadang orang dia tak faham pengertian dua kalimah. Apa yang terhimpun terkandung dua kalimah. Akhirnya saya ni dia kata saya nak beramal dengan apa yang ada dalam rukun Islam sahaja. Dia nak beramal, dia nak pakai, dia nak
nak terima, nak beramal, nak pakai hak ada dalam rukun Islam saja. Nak terima, nak beramal, nak pakai apa yang ada dalam rukun Islam. Mana? Semayang, zakat, puasa, haji. Itu je. Saya nak terima, nak beramal, nak pakai hak ni je. Hak tak ada dalam rukun Islam, saya peduli dia tadi. Dia nak tuju kepada mana tu? Dia yang dia tak mahu terima, tak mahu pakai, tak mahu cara dalam bab janayat, bab hudud, bab kisas, bab takzir, bab diat contohnya. Mana ada dalam rukun Islam? Tak ada rukun Islam tu. Saya tak mahu cara tu, sebab tak ada rukun Islam. Ada dalam rukun Islam hudud, kisas, takzir, dia ada dalam rukun Islam. Tak ada. Tak cara tu dia kata. Dah kalau gitu, dalam bab muamalah ada rukun Islam. Dalam bab munakahat, nikah kahwin tak ada rukun Islam. Tak ada. Kenapa kamu nikah? Tak sudah beramal. Tak, bukan dia hanya nak beramal apa yang ada rukun Islam, apa nak semayang, nak zakat, nak puasa, nak haji. Bab janayat, hudud kisah tak ada dia kata. Dah bab munakahat tak ada juga. Bab muamalah tak ada juga. Kenapa kamu nikah kahwin? Setakat nak beli anak. Nikah kahwin, ayang tip pun beli anak. Bukan nanti kahwin baru beli anak. Ini pun dia tak faham agama. Dia tak faham apa dia dua kalimah syahadah. Apa dia dua kalimah syahadah? Apa yang terkandung? Terkandung di dalam tu ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Sebab apa? Kesemua tu datang daripada Allah, Al-Quranul Karim. Yang mana apabila kita syahadahkan, penyaksiankan Allah jua Tuhan, hukum Allah kena terima belakalah. Penyaksian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah, hukum Allah Nabi kita yang bawa, kena terima belakalah. Ibadah, muamalah, munakahat, janayat. Bahkan dua kalimah ni bukan hanya bagian Islam, dia terkandung di bawah tu iman, masuk dalam tu juga. Aqaidul iman yang 50. Dua kalimah ni bukan hanya ibadah, muamalah, munakahat, janayah, bukan terhimpun di bawah dua kalimah. Aqaidul iman yang 50. Terkandung di bawah dua kalimah, malaikat, kitab, hari kesudahan, masuk belakang tu. Malaikat, Quran beritahu. Hari kesudahan, kiamat, bangkit kembali, mahsyar, syurga neraka, Quran beritahu. Quran tu kalamullah, penyaksian la ilaha illallah, Allah jiwa Tuhan, akan terima apa yang ada, apa yang dicerita di dalam Al-Quranul Karim. Itu dia dua kalimah. Orang nak masuk Islam kena sebut tu benar. Besarnya pengertian dua kalimah. Tiba-tiba dia nampak semayang, puasa, zakat, haji je. Kononnya bab jenayat tak ada, dia kata. Ni orang tak faham agama. Dia kata tak ada bab muamalah dalam rukun Islam, tak ada bab munakahat dalam rukun Islam, memang tak ada. Tapi terkandung di bawah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian kenapa dalam rukun Islam hanya didatangkan ibadah, dipanjang pembicaraan lah. Sebab ibadah ni, semayang, zakat, puasa, haji ni, dia kebanyakannya kita hanya patuh sahaja. Pada? Patuh sahaja. Tanya, kenapa semayang 5 kali? Tak nak jawab. Kenapa rakaat 2, 3, 4? Tak nak jawab. Kenapa zakat kena bayar, hak ni kena bayar zakat, hak ni tak kena bayar zakat. Zakat pula dia ada nak bayar banyak ni. Kenapa? Tak nak jawab. Kenapa puasa subuh sampai ke maghrib? Ambillah maghrib sampai ke subuh. Dah, kalau maghrib sampai subuh, tiap-tiap malam boleh puasa. Kesihatan bagus kan? Kesihatan bagus kan? Kenapa dah subuh ke maghrib? Masa sama je dah maghrib dengan subuh dah. Sama je. Kenapa dah ambil maghrib ke subuh? Tidak menjejaskan kehidupan. Tapi kalau subuh ke maghrib,
orang kerja masa tu. Macam mana ni? Productivity. Kita tak boleh nak soal tu. Kita hanya beramal dia. Kenapa tawaf? Allah ada di Kaabah. Tidak. Tapi kenapa tawaf? Kenapa sa'i Safa Marwah? Siti Hajar. Bukan Siti Hajar ni kamu. Bukan tanya Siti Hajar. Kamu tu. Kenapa sa'i Safa ke Marwah? Kenapa? Kenapa wukuf? Kenapa melontar? Melontar syaitan. Syaitan di situ juga. Syaitan di situ. Syaitan kan banyak jambang kan masa rebah. Orang azam je kita pun pakat gandeng jambang. Berapa syaitan banyak dalam tu. Manapun ni dia bab ibadah ni kebanyakannya kita hanya patuh saja. Hanya patuh. Kalaulah bab ibadah kita patuh, kenapa? Kerana kita ada 2 kalimah tadi. Allah jua Tuhan. Kita patuh je. Allah kata semain 5 kali, 5 kali. Kenapa tak 3? Kenapa? Tak. Rakaat. Kenapa 2? Kenapa 3? Kenapa tak? Pakai terima je. Sebab apa? 2 kalimah. Lagi pada bab muamalah, munakahat, janayat, hak ni boleh cerita kerana illah, dipanggil ta'alluliyun. Boleh cerita kenapa disyariatkan jual beli. Kata nak jual beli nak hidup macam mana? Kenapa disyariatkan ni pinjam meminjam? Ada syariat hukum dia. Kemudian dalam bab pinjam meminjam, kenapa diharamkan riba? Boleh cerita kenapa diharamkan riba? Orang yang berhutang ni orang susah. Seeloknya tak usah berhutang-hutang lah, be free je. Seeloknya tak apalah, be free, kita pun tak mampu berhutang. Berhutang bayar separuh lagi bagus. Tak apalah, bayar sama. Tiba-tiba bayar berganda. Orang susah ni jadi 2 kali susah. Lepas tu diharamkan riba. Kita boleh cerita kerana bab munakahat, bab nikah, bab nafkah, bab cerai, bab iddah. Kita boleh sebut, boleh cerita belaka tu. Hukum akam tu kita boleh cerita apa hikmah dia. Boleh cerita. Bab janayat, kita boleh cerita apa hikmah dia. Hikmah dia macam orang Mekah lah. Orang Mekah ada orang ni mencuri. Itu hikmah dia. Orang Mekah boleh cerita pula. Mekah dia kata orang berniaga tinggal gitu je pergi semayang. Tak ada orang kosek. Kalau tempat kita, apa pandai pula kalau tempat kita. Dah ni. Kita boleh nampak dah apa hikmah dia. Hukum hudud, apa hikmah dia? Hukum qisas, balas seumpama, apa hikmah dia? Balas seumpama. Kamu putuskan telinga orang, telinga kamu pun akan diputuskan. Kamu kerak jari orang, jari kamu akan dikerak. Kamu kerak tangan orang, tangan kamu akan dikerak. Lepas tu kita kerak telinga orang tu macam kerak telinga sendiri. Berani nak buat? Kerak jari orang macam kerak jari sendiri. Berani nak buat? Itu kisah. Kita boleh cerita hikmah dia. Dia ambil asid. Dia sembuh ke muka. Maka asid yang sama akan sembuh ke muka kamu. Ada berani nak buat? Tak ada berani lah. Itu kisah. Kita boleh cerita hikmah dia. Elah dia. Kenapa ada hukum ni? Ni tidak. Pinangan ditolak. Dia kata biar putih tulang jangan putih mata ke apa. Ini bukan lagu ni. Lagu ada tau. Biar putih tulang jangan putih mata. Dia tak boleh, biar orang lain pun tak boleh. Gitu dah. Biar sama-sama khising. Gitu dah panggil dah. Dah pinangan ditolak, dia pun sembuh asid ke muka budak perempuan tu. Ini berlaku di tempat kita di Malaysia ni. Lepas disembuh, dia pun serah diri kepala poli. Serah diri betul-betul. Naik mahkamah. Maknanya dia mengaku salah serta merta. Mahkamah jimat masa, mahkamah jimat duit. Sebab dia mengaku salah serta merta, maka mahkamah pun beri hukum 6-7 tahun je penjara. Sebab apa? Sebab dia segera mengaku bersalah. Adakah dia dapat menyesal? Tidak.
Dia rasa puas hati. Padam mukamu, tak muka aku sangat. Kena 5, 6, 7 tahun. Duduk dalam penjara pula, dia berakhlak baik. Potong pula. Dalam penjara pula, dia potong pula hari public holiday. 4-5 tahun, keluar dah. Yang perempuan ni, cacat sampai ke mati. Tengok. Dia keluar daripada penjara, putih lepu. Suka pula dah. Dah dalam penjara tak kena cahaya matahari. Apa ni dah kena cahaya matahari. Makan free, air free, elektrik free. Ni, rumah ni free, tak ada sewa-sewa. Kau ingat ke sewa? Keluarga pesalah kena bayar sewa penjara. Mana? Sebulan RM500. Tak ada. Free belaka. Keluar putih. Depan perempuan tu kan mek. Siapa nak kemung? Nak kata apa? Ada ni. Yang jadi masa, ni, budak perempuan jadi masa. Dicacat sampai ke mati. Lepas tu dibebaskan. Yang akan menjadi masa kali kedua, masa juga tak puas hati. Bebas dah dianya, nikah orang lain dah. Padam mukamu. Ada ni. Orang yang bersalah tak rasa rugi apa-apa. Dia puas hati. Ada ni. Akhirnya keluarga masa 2 kali jadi masa sebab tak puas hati, kemudian kena hukuman ringan. Tapi kalau hukum agama, kisah balas seumpama. Boleh cerita apa dah? Hikmah dia. Bab janayah. Boleh cerita hikmah dia. Ada dia pula bunuh orang, kemudian dimaafkan oleh keluarga, maka yang membunuh tadi tu dia wajib kena dia 100 ekor unta. 1 ekor unta 10,000, 1 juta. Jadi keluarga yang dibunuh tadi ni ada duit sebagai kehidupan dia pula dengan 1 juta tadi. Tak apa. Sebab terkadang yang dibunuh tu pun buat salah juga. Terkadang yang membunuh ni orang baik. Tapi adalah berlakunya yang membunuh tu. Kisah tu, kisah hak ada sat khabar tu kan. Ada hubungan sulit lah apa kan. Ada sat khabar hak saya 2 ni kan. Mati kawan tu kena pukul. Kenapa? Kerana yang mati tu ada buat kesalahan. Jadi yang membunuh ni kadang-kadang orang baik. Orang baik, hilang kesabaran, berlakulah perkara tu sekali mata, mati. Yang bunuh ni cerita pada orang ramai, dia bunuh orang. Orang tak percaya lah. Sebab apa? Orang baik sangat. Dia menyesal sangat-sangat. Kemudian keluarga si mati pula nampak dah yang membunuh ni insaf, dan yang mati pun ada kesalahan. Keluarga si mati pun tak apalah, maafkan. Yang membunuh bayar 100 ekor unta. Abang apa ni? Apa? Win-win apa abang? Win-win apa? No. Win-win tu tahulah. Menang-menang. Tak menang-menang. Hukum agama. Boleh cerita ni, dia punya ni hikmah dia. Mana pun elah kerana dia boleh cerita. Itu dalam bab janayah. Sama muamalah munakah tadi. Dalam bab ibadah boleh terima bulat-bulat sebab ada 2 kalimah syahadah. Dalam bab muamalah munakah janayah lagilah boleh terima. Sebab apa? 2 kalimah. Itu penting. 2 kalimah tu kena faham. Daripada 2 kalimah tu juga bukan hanya bahagian Islam, bahagian fiqh, bahagian zahir. 2 kalimah tu juga terhimpun di bawahnya aqaidul iman yang 50. Kerana ning lah. Orang kafir nak masuk Islam, dia kena ucap 2 kalimah ni, dan tiada diterima daripada seseorang akan Islam melainkan dengan keduanya, kedua kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sebab apa? Sebab la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah akan menterjemahkan barang yang ada di dalam hati daripada iman. Apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maknanya hati dia percaya apa yang diucap. Ini bagi kita lah.
hati dia sebenar, kita tak boleh nak nampak tu. Hati dia sebenar macam mana? Mulut dia ucap 2 kalimah syahadah, tapi hati dia tolak. Dah kenapa dia ucap dengan syahadah? Dah nak berkahwin dengan orang Islam, dah nak dapat bantuan kerajaan. Bila masuk Islam akan dapat bantuan kerajaan, contohnya lah. Tu dia dengan Allah Ta'ala lah. Tapi secara umumnya apa dia ucap, berarti dia percaya dalam hati. Tapi percaya dalam hati akan aqaidul iman 50, dia tak belajar lagi. Dia percaya dalam hati secara ringkas. Ringkas macam mana? Allah Tuhan, Nabi Muhammad utusan Allah. Cukup tu, sah iman dia. Dia ucap dengan mulut, asyhadu an la ilaha illallah, dia faham makna. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul, dia faham makna. Ini hak mulut. Hati dia percaya Allah jua Tuhan. Sifat Allah macam mana? Dia tak ngaji lagi, iman dia sah. Walaupun pada saat yang sama, kalau cek pegangan di kapi banyak lagi dalam tu. Ada ni pegangan lah, mungkin dia orang jahil. Pegangan dia lah. Mungkin pegangan di Allah ni besar daripada Tuhan dia ke, tak dikira belaka, mungkin dia jahil. Tapi dia percaya Allah jua Tuhan. Hak dia duduk sembah lama ni masa kafir, tu karut-marut belaka tu. Dan dia percaya Nabi Muhammad utusan Allah, sah iman dia. Kemudian nak masuk aqaidul iman yang 50 ni, hak tu kena ajarlah pulaknya, kena Allah, kena Rasul. Kemudianlah, tapi masih dia ucap tu, hati dia percaya akan Allah dan Rasul, sah iman, saat tu juga diampuni sekalian dosa. Lepas daripada tu, mati dia tak ada apa-apa pun, dia ahli syurga. Kalau mulut dia ucap, hati dia percaya. Tapi kalau mulut dia ucap, hati tak percaya, di sisi Allah dia kekal kafir. Siapa kesudah tak percaya pada Allah dan Rasul, dah dia masuk Islam gitu je. Lepas tu pasangan dia gitu je. Pasangan dia itulah hak Melayu je. Dah dia jumpa mana pasangan Melayu tu? Jumpa dia kelak malam. JRO pasangan Melayu tu. Lepas tu gitu je. Hak Melayu tu Islam warisi je tu. Iman dia kedok kita dah nak kata lah. Tapi Islam jadi warisi. Maka hak kafir ni jadi orang Islam. Itu Islam warisi. Hak ni jadi orang Islam kerana mengucap kalimah syahadah. Hak tu pun tak peduli bab agama. Hak baru masuk Islam ni lagilah tak peduli. Jadi kedua-dua ni Islam sampai ke mati. Iman, iman dengan Allah Ta'ala lah artinya. Ada ni. Ada orang dia masuk Islam kerana nak berkahwin je. Tapi dia dapat ilmu. Baru dia percaya pada Allah dan Rasul. Saat tu dia baru beriman. Saat tu baru dia ampuni sekian dosa. Islam sebelum tu lah dia mengucap kalimah syahadah. Tapi hati dia tak ada Allah dan Rasul ni. Tapi kerana cinta nak pada orang Islam ni, dia terpaksa lah. Tapi dapat orang Islam yang baik, keluarga Islam pun yang baik, terima dia molek-molek, beri ilmu, beri penjelasan bab agama, bab Allah dan Rasul. Maka apa yang dia salah faham lama ni, maka jelas lah. Kena-kena hak dia salah faham tu hak tak betul pun sebenarnya. Barulah mai kepercayaan dia pada Allah dan Rasul. Saat tu dipanggil orang yang beriman. Saat itulah dia ampuni sekalian dosa yang terdahulu. Bagi terbicara awal kitab dahulu, Islam imannya tidak berlaziman lah. Tapi apabila dia ucap dengan syahadah, ni menterjemahkan barang ada dalam hati daripada iman. Kalau kita letak dia beriman. Jangan kita tomah. Ucap saja tu, nak menikah je tu dia tak percaya haram cakap seumpama tu. Dia masuk Islam saja tu, dia tahu dah boleh duit, dapat bantuan kerajaan apa semua sara hidup sebab dia masuk Islam. Dia nak duit je tu, haram cakap seumpama tu. Walaupun kita kenal juga dianya dan kita pada meh dia punya panggil apa tu?
hok ikan tahu datang betina tu apa. Gitulah. Maknanya kena budak ni, orang ni masuk Islam nak duit je tu. Apa kita kenal lama dia sekali pun tak boleh kata. Walaupun dipanggil apa, ada muqtada, ada panggil dengun. Dengun ni bukan dengun baca Quran tu. Dengun ni ada kan cakap gitu tu, dengun dia apa tu, nak minta tolong tu. Tapi tak minta pun, dia malu nak minta direct. Tapi cakap khabar dia tu, dia susah tu. Dia susah. Maknanya dia mari tujuan apa tu? Mari tujuan dia nak minta tolong kita lah. Tapi dia sebut ke tak? Dia tak sebut. Sebab apa? Dia malu nak sebut. Tapi cara dia cakap tu, dengung dia dengung. Tak panggil apa? Tak panggil dengung. Dengung dia cakap tu lah. Dengung dia cakap tu, kalau kita tolong dia, gitulah. Sama juga orang cakap tu, dengung dia cakap tu, minat tu, kenang tu. Dia tak kata kenang, dia tak kata minat. Tapi dia cakap, dengung dia pandang ni. Dengung tak dia cakap. Apa? Dia cakap tu, dia nak kemung. Dia kenang. Dia tak kata pun. Katalah I love you, gitu. Ni tak kata pun. Tapi dia cakap tu, faham tak dia cakap tu? Faham apa? Dia nak kemung. Tak kata. Jangan dia kata gitu, dia pun malu orang nak kata. Faham apa? Tak dengung. Tak dengung. Kau panggil apa tu? Mirip. Tak panggil mirip ni. Mana cakap dia tu, kita faham. Dengung panggil. Mana? Dengung tu nak kena. Macam mana orang ni kita tahu dah perangai dia nya masuk Islam nak duit adalah dengung dia tu. Tak boleh pakai. Tak boleh kata juga. Haram kalau kita cakap seumpama tu. Mana kita pakai, dia ucap je. Dalam hati dia percaya pada Allah dan Rasul. Dia akan menterjemahkan dua kalimah tadi tu, menterjemahkan bagi barang yang di dalam hati daripada iman. Dia kata tu dicaya. Gitu je. Dia kata dicaya. Walaupun kita rasa tak percaya ke Allah dan Rasul ni. Tak. Kita kena pakai zahir gitu je. Mana dia mengucap je. Itulah ada dalam hati dia. Apa? Dia percaya Allah jua Tuhan. Dia percaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam utusan Allah. Itu maknanya dua kalimah. Sebab itulah nak masuk Islam, dia kena ucap dua kalimah. Itu hikmah dia lah. Kenapa? Kerana dua kalimah tu menghimpun akan sekalian aqaid serta pendek keduanya. Kedua kalimah. Kalau nak masuk Islam, kena baca Fatihah, lambat pula nak pandai. Kalau nak masuk Islam, kena baca Qul Huwallah, pun sama juga. Kena duduk lu molek-molek. Barulah boleh baca. Ada dua kalimah ni pendek je. Tapi walau pendek, menghimpun di dalam dua kalimah tu akan sekalian aqaid, dan menghimpun dalam dua kalimah tu akan sekalian hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ibadah, muamalah, munakahat dan janayat. Dan ketahui olehmu bahawasanya terjemah la ilaha illallah pada bahasa Melayu itu, apa terjemah dia? Tiada Tuhan melainkan Allah. Arti tiada Tuhan melainkan Allah. Tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar itu ada melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya, baru dua kali artinya. Artinya bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitulah yang bernama dengan Allah. Tiada lainnya sekali-kali. Artinya dua kali artinya ni. La ilaha illallah terjemah dia, tiada Tuhan melainkan Allah. Artinya tiada Tuhan disembah dengan sebenar itu ada melainkan Allah. Artinya, arti yang kedua ni, bahawa Tuhan yang sebenar itu satu jua, iaitu Tuhan yang sebenar ni yang bernama dengan Allah. Tiada lainnya, tiada lain daripada Allah sekali-kali. Nak datangkan makna la ilaha illallah, nak perici satu-satu. Nak ceritanya kepentingan
kalimat tauhid la ilaha illallah. Wallahu a'lam.